Saya tak pernah kata Azmin Ali ini dulu macam masa dia baik dengan saya. Zuraida, saya tak pernah kata ini kawan baik aku dalam parti. Kamu undilah mereka. Tak ada. Saya kata kita pilih orang yang baik, yang jujur. Satu. Kita pilih orang yang betul-betul niat dia ikhlas untuk bantu. Kerana dia tahu kerja jadi wakil rakyat ni sepatutnya kerja yang tak menguntungkan. Wang tak banyak, susah tiap-tiap malam. Kalau kita dapat kebaikan dan balasan itu kita dapat di akhirat. Kita nak pilih orang yang macam ini. Kita pilih orang yang cerdik. Kita pilih orang yang betul bersabar dan sayang kepada orang miskin. Kalau orang itu datang daripada keadilan, kamu pilih orang itu. Kalau calon itu kebetulan pula lawan kami lebih baik daripada kami, saya terbuka hati kalau rakyat biasa macam saudara-saudari nak pilih orang yang lain. Yang saya takut begini. Saya takut kita terus dipecah belahkan dengan permainan agama, permainan kaum. Benci-membenci. Supaya mereka yang berada di atas ini boleh melaga-lagakan rakyat biasa di bawah ini. Akhirnya dia yang ke atas tu Melayu ke Cina ke India ke, dia sakau sama dia, saudara-saudari. Kerjasama dan perpaduan Melayu, Cina, India yang paling besar dalam negara ini, yang merompak dan sakau duit paling banyak, ialah kerjasama Melayu dengan Cina. Betul tak? Najib dengan Jolo. Bab sakau, dia tak pernah fikir kamu Cina, aku Melayu. Dia tak pernah fikir. Bab sakau dia kira 1 juta kamu, 1 juta aku. Bab bawah ini, oh Cina tu jahat, oh Melayu ni jahat, oh Melayu ni nak tutup kuil, oh Melayu ni Cina. Sedangkan mereka bila buat parti besar-besaran, bergembira sesama mereka, dia tak fikir kamu Melayu ke Cina ke India. Sebab itulah caranya kumpulan-kumpulan penguasa dalam mana-mana masyarakat di dunia ini membohongi rakyat dari dalam satu pilihan raya ke satu pilihan raya. Sebab itu, bagaimana kita nak baiki negara kita? Soal gaji, saudara-saudari. Saya majikan, macam juga majikan yang ada semua. Saya pernah jadi pekerja dan saya sekarang majikan. Saya ada lebih kurang 190 orang kaki tangan. Saya cuba yang terbaik untuk saya bayar gaji yang berpatutan dan lebih tinggi kepada mereka berbanding orang lain. Saya cuba. Tapi kan kita juga tertakluk contohnya berapa banyak yang kita boleh dapat perolehan pendapatan tiap-tiap bulan. Tak ada orang gila buat perniagaan, dapat 100,000, bayar gaji RM150,000. Buat macam itu, 4-5 bulan lepas berniaga, mana wang tak ke mana, syarikat tak ke mana, pekerja-pekerja kita semua pun pungkus, hilang pekerjaan. Masalah gaji di negara ini contohnya saudara-saudari bermula daripada bentuk ekonomi yang kita ada. Sebab daripada dulu lagi kita ni macam hidup dengan bergantung kepada candu, mewah, cepat sangat. Jadi kita rasa tak apalah, tak payah nak kita cari bidang-bidang lain. Selama 40 tahun Malaysia hidup dengan kekayaan minyak, dengan kekayaan kelapa sawit, dengan pada ketika itu tahun 70-an dan 80-an sistem pendidikan kita ini nombor 2 lepas Singapura di rantau ini. Jadi bila syarikat-syarikat daripada barat, daripada timur, dia nak datang melabur untuk cari nak buka kilang yang murah nak bayar orang, dia nak pergi ke Indonesia ke belakang. Nak pergi Thailand pun, orang Thailand tak cakap bahasa Inggeris. Jadi dia datang Malaysia. Tapi dengan kekayaan yang kita ada itu, tahun 80-an, tahun 90-an,
kita ni seperti orang yang mewarisi harta daripada mak bapak, tapi malas fikir jalan baru untuk kembangkan harta warisan. Satu generasi ke satu generasi, wang itu makin kecil dan makin kecil. Kekayaan yang kita dapat hasil usaha rakyat biasa ni yang dah tua-tua ni, zaman 80-an, 90-an. Kekayaan itu tidak digunakan oleh kerajaan yang ada untuk buka ruang industri yang baru yang boleh bayar gaji lebih tinggi kepada anak-anak kita. Akhirnya, yang keluar universiti, engineer banyak. Graduate banyak. Tapi kerja tak banyak kerana kerja yang melibatkan teknologi tinggi, nilai tinggi itu tak banyak. Jadi kalau orang tanya saya, dah kalau macam keadaan begini, dah 20 tahun kita cakap macam ini, apa kita nak buat? Salah siapa, saudara-saudari? Bukan salah saudara, bukan saudara saudari. Saudara-saudari bukan dapat gaji 100,000 sebulan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tak dapat gaji 100,000 sebulan. Kita bayar 100,000 sebulan kepada jemaah menteri antara yang paling besar dalam dunia, termasuk dengan kerajaan yang ada, untuk mereka bekerja cari jalan selesaikan masalah ini. 20-30 tahun, saudara-saudari, sampai sekarang tak selesai. Makin teruk dan makin teruk. Kalau tanya menteri, saya tak tahu ada peminat saravan di sini ya. Saya tak faham, ada saudara dia, boleh pergi tanya dia, yang dia sekarang duk gila sebut nama saya tiap-tiap hari ni sebab apa? Saya tengok tiap-tiap hari dia sebut nama Rafizi. Aku tak lawan kau lah. Saya tak bertanding di tapah, orang lain bertanding tapah. Janganlah takut awal-awal. Saya sebut tanya dia sebab dia Menteri Sumber Manusia. Apa masalah paling besar dalam negara sekarang? Masalah pekerjaan. Masalah gaji. Kalau tanya saya, masalah pekerjaan dengan masalah gaji ni lagi penting, lagi rumit, lagi mendesak berbanding dengan cerita sakau duit, kau tanya saya. Letak Saravanan jadi Menteri Sumber Manusia. Orang minta dia satu benda saja dia selesai, iaitu lepas Covid tak cukup pekerja untuk kerja di ladang dan di kilang. Sebab orang kita tak nak kerja dah ni, di ladang dan kilang ni. Gaji 800, siapa nak kerja? Jadi syarikat-syarikat, industri semua terpaksa bergantung kepada pekerja asing lah, bawa masuk daripada Bangladesh ke Indonesia ke.